Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Baqarah, bermula ayat yang ke-108 ke surah yang ke-17 ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur
bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dan pencipta sekalian alam. Baginya lah kekuasaan di langit dan juga di bumi, dan baginya lah kekuasaan di dunia dan di akhirat. Miliknya syurga, miliknya lah juga neraka. Dialah yang memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang tidak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk kita dan untuk sekalian alam, yang menjadi rahmat untuk sekalian alam juga, yang telah menasihati umatnya melaksanakan tanggungjawabnya dan menunaikan amanahnya. Dia telah menasihati kita dengan cara dan jalan yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi berkisar tentang Bani Israel. Alangkah panjangnya cerita Bani Israel dalam Quran. Kerana apa? Kerana terlalu banyaknya iktibar dan terlalu banyaknya perselisihan antara kita dan juga Bani Israel. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat suka menyelisihi ahli kitab, dan Nabi tidak suka menyerupai ahli kitab. Kerana ahli kitablah golongan yang kita minta dengan Allah supaya tidak serupa dengan mereka dalam surah Al-Fatihah. Kita minta biarlah kita ni sama dengan golongan orang-orang yang Allah bagi nikmat, tidak golongan yang Allah murka dan tidak juga golongan yang sesat. Golongan yang Allah murka ni siapa? Yahudi. Golongan yang sesat ni siapa? Nasrani. Jadi kita dok minta dengan Allah, jangan bagi sama, jangan bagi serupa. Lalu inti kepada tak nak bagi sama tu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah-surah yang lain. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Taha, Allah Ta'ala nyatakan dalam seluruh isi kandungan Al-Quran, inti kepada Al-Quran itu. Jadi bila kita nak minta, jangan ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni siapa? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jalan hak kita nak ialah jalan Nabi, jalan siddiqin, jalan para syuhada, jalan orang-orang salih. Yang tu yang kita nak. Yang kita tak nak, ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang Allah murka. Siapa dia? Yahudi. Macam mana sifat dia? Ini antaranya Allah Ta'ala sebut. Yang kita tak nak juga, waladhdallin, jalan orang yang sesat. Siapa dia? Nasrani. Apa sifat dia? Allah Ta'ala sebut. Jadi sebab itu Al-Quran ni saling melengkapi antara ayat dengan ayat. Ada ayat-ayat Quran yang menjelaskan ayat-ayat Quran yang lain. Dan Al-Fatihah adalah kunci kepada Al-Quran. Kita panggil sebagai ummul kitab, ibu kepada Al-Kitab, iaitulah Al-Fatihah. Jadi bila kita nak minta tiap-tiap hari, kalau kita minta saja tak nak jadi orang yang Allah murka, tapi kita tak tahu apa sifat dia, tak guna juga. Kita minta, ya Allah janganlah jadikan aku orang-orang di kalangan orang yang engkau murkai. Apa sifat yang Allah murka? Tak tahu. Yang tak tahu itulah kebanyakan manusia terjerumus ke dalam kemurkaan Allah tanpa sedar. Minta dengan Allah jalan, tak nak jadi orang-orang yang sesat. Apa jalan orang-orang sesat? Tak tahu juga. Akhirnya terjerumus ke dalam jalan orang yang sesat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, kamu umat ini akan mengikuti umat-umat sebelum daripada kamu.
latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kamu akan ikut jalan orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehinggalah kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut dia juga. Bila sahabat tanya, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kenapa? Sebab kita hanya sebahagian daripada umat benci kepada Yahudi, benci kepada Nasrani hanya sekadar pada nama, tapi dia tak benci kepada sifat Yahudi, dia tak benci kepada sifat Nasrani. Mengaku Islam tapi kecintaan mereka kepada orang bukan Islam lebih daripada kita. Orang kata konsert, orang penyanyi K-pop mari, 87,000 orang pergi, penuh. Tiket paling murah 384 ke 300, 400 lah lebih kurang. Paling murah tiket 400, 87,000 orang penuh. Sebahagiannya adalah orang yang mengaku Islam. Apa yang mereka promosi? Jalan-jalan orang yang Allah murka, jalan yang orang-orang yang sesat. Hak tu hak kita, Allah panggil ramai kebanyakan daripada umat ikut. Jadi sebab tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita belajar Quran, kita dapat pencerahan yang lebih. Kita dapat panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah murka kepada Yahudi, bukan sekadar murka semata-mata. Allah nyatakan apa sifat yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Maka kamu sebagai umat, jauhilah sifat tersebut. Apa yang menyebabkan orang-orang Nasrani sesat, Allah jelaskan kesesatan mereka. Dan kamu sebagai umat Islam, jauhi sifat-sifat itu. Maka hari ini ayat yang kita baca, Allah Ta'ala tekankan lagi, am turiduna an tas'alu rasulakum. Maksud dia, adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu, kama su'ila Musa min qabl, seperti mana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya terdahulu. Ayat ini Allah Ta'ala kata kepada orang Islam, apakah kamu nak minta dengan Rasul kamu Muhammad seperti mana Bani Israel minta dengan Nabi Musa dulu? Kama su'ila Musa min qabl. Lalu Allah Ta'ala kata, wa man yatabaddalil kufra bil iman, dan sesiapa yang menukarkan iman dengan mengambil kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Maka ayat ini faedah daripadanya ialah larangan dari membanyakkan soal terhadap Nabi kita. Jangan banyak soal terhadap Nabi seperti mana banyaknya soal Bani Israel kepada Nabi Musa. Kita dah baca dah sebelum daripada ni, Bani Israel bila suruh sembelih lembu, soal, tanya lembu macam mana, bagi tahu sifat dia, tak tua tak muda, tanya lagi macam mana warna dia, bagi tahu warna dia, tanya lagi, bagi tahu lagi sifat-sifat tambahan yang kami nak kenal ni. Akhir sekali selepas ditanya, makin banyak tanya, makin susah nak cari. Maka ayat ini Allah Ta'ala melarang kita ni banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang tak perlu ditanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu bertanya tentang sesuatu sekiranya dijelaskan kepada kamu nescaya menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum, sekiranya kamu bertanya tentangnya ketika mana Quran sudah sedang diturun, nescaya diperjelaskan kepada kamu. Jadi ayat ni menjelaskan kepada kita, jangan tanya apa yang tidak dibagi tahu kepada kita. Sebaliknya, apa yang diberitahu maka dengar dan taat, buatlah seperti mana yang diperintahkan. Melainkan kalau nak bertanya tentang cara macam mana nak buat, yang tu tanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sebut dalam hadis, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya sebesar-besar kesalahan bagi orang Islam ialah siapa yang suka, siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Benda Tuhan tak sebut, dia pergi tanya. Selepas dia tanya, perkara tu jadi haram, maka itulah sebesar-besar salah orang Islam. Dan Nabi SAW pernah bersabda lagi. Nabi kata apa? Dharuni ma taraktukum, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Makna kalau Nabi kata apa-apa, cukuplah dengan hak Nabi kata tu. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Binasanya umat sebelum kamu ialah dengan sebab banyaknya soalan mereka. Bukan soalan nak buat dak, soalan yang mempertikaikan dan mentakwil lah bahasa kita pada hak Nabi suruh. Nabi kata A, dia kata boleh tak kalau kita nak buat B? Ataupun dia buat B, dia kata apa salahnya kalau kita buat? Bahasa-bahasa tu wujud juga di zaman kita. Nah, bila kita datang kepada mereka bawa hak Nabi kata, Nabi buat macam ni, tak apalah hak Tuhan Nabi buat, hak ni hak kita buat. Bila kita kata Nabi SAW ajarkan kita macam ni, tak apa hak ni buat, hak tidak Nabi pun apa salahnya, benda baik. Perkara-perkara ni dilarang dalam agama kita. Nabi SAW kata, dharuni ma taraktukum, cukuplah kamu apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Makna yang tinggalkan, Nabi ni dia wafat, dia meninggalkan ajaran Islam sebagai ajaran yang telah sempurna. Lalu dia wafat dalam keadaan Islam tu sempurna. Cukuplah yang Nabi ajar kepada kita. Fa innama, Nabi kata, sesungguhnya binasanya umat sebelum kamu disebabkan banyaknya persoalan mereka terhadap Nabi mereka, dan banyaknya juga perselisihan mereka dengan Nabi-Nabi mereka. Nabi buat A, dia pergi buat B. Nabi raja C, dia pergi buat D. Dia berbeza dengan Nabi dia. Nabi kata inilah sebab binasanya umat sebelum kamu. Sehingga akhirnya Nabi SAW kata, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kamu buat sesuatu, laksanakanlah dengan yang kamu mampu. Wa idh nahaitukum anhu wa in nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, kalau aku larang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah dia. Jadi jelas agama kita ni agama syariat. Agama kita ni bukan agama rekaan, bukan agama panggil cuba-cuba try and error.
kita buat lalu kita kata apa salahnya. Agama kita bukan macam tu. Agama kita ni agama syariat, dan syariat kita dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Jadi siapa-siapa yang mendatangkan dari syariat ini apa yang bukan daripada syariat, seolah-olah dia mencabar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu binasalah orang yang menyelisihi nabi-nabi mereka, sama ada umat sebelum daripada ni ataupun umat di akhir zaman ini. Nabi SAW sebut benda ni bila? Hadis ni ada kisah dia sebelum tu. Kisah dia, seorang lelaki apabila turun ayat memerintahkan buat haji, Allah perintahkan buat haji, maka seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Akullu amin ya Rasulullah?" Rasulullah, kami buat haji ni tiap-tiap tahun ke? Dia tanya, buat haji tiap-tiap tahun ke? Nabi SAW diam, Nabi tak jawab. Dia tanya lagi, tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Nabi pun diam. 3 kali dia tanya, tiap-tiap tahun ke Rasulullah buat haji ni? Jawab Nabi SAW, tidak. Dan kalaulah aku kata ya, nescaya akan wajib ke atas kamu tiap-tiap tahun. Dan kalau wajib ke atas kamu tiap-tiap tahun, nescaya kamu tidak mampu. Lepas tu Nabi kata, binasanya umat sebelum daripada ni, sebab bila datang perintah banyak tanya. Kaitan dia dengan soalan tadi lah. Cuba kalau betul Nabi jawab, orang tu jawab, orang tu tanya, Rasulullah, wajib tiap-tiap tahun ke haji? Lalu Nabi jawab, iya, ramailah orang yang tak mampu nak pergi. Tak mampu sebab duit tu satu, tak mampu sebab kota ni. Kita tengok dulu ketidakmampuan nak pergi haji dulu sebab duit. Zaman 60-an, 70-an, zaman orang naik kapal dulu, ada duit pergi, tak ada duit diam. 80-an pun ada duit boleh pergi, tak ada duit duduk. 90-an lagu tu lagi. Masuk tahun 2000, orang dah banyak duit. Mulalah dulu ayah saya pergi haji first tahun 91 dia pergi, 91. Dia kata berasa nak pergi, cari duit, berhutang orang tu, bukan berhutang lah, mak dia bagi, dia kata nak pergi haji sungguh ni. Orang pun bagi duit sikit seorang, pergi daftar tabah haji. Tahun tu juga boleh pergi. Kita tahun lah ni 100 tahun kena tunggu. Lelah ni pasal apa? Pasal ni orang celik agama. Alhamdulillah, ramai juga orang bila anak dia tabung haji letak syarat 1,300 dah boleh daftar haji. Maka siapa-siapa hak ada duit, dia pun letak dalam tabung haji RM1,300, dia pun boleh daftar haji. Tak kira umur, siapa kanak-kanak pun boleh daftar haji. Itu yang menyebabkan ramai orang daftar haji. Lah ni kalau kita daftar tahun ni kena tunggu 100 tahun baru boleh. Kalau 100 tahun baru boleh buat, tu tak semua lagi. Bayangkan kalau Nabi jawab, zaman tu Nabi jawab, orang tanya Nabi tiap-tiap tahun ke? Ya, kalau Nabi jawab ya tu, ramailah orang berdosa tiap-tiap tahun tak pergi haji. Sebab tu Nabi kata, kalau hak Nabi kata ni jangan banyak takwil. Hak Nabi kata macam tu lah. Ini satu contoh. Dalam contoh yang lain pun macam tu jugalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, orang panggil apa? Salat. Nabi ajar wudu. Nabi ajar apa tu zikir. Nabi ajar ibadat. Nabi kata macam tu ya.
Jangan kita pula kata hak tu hak Nabi tak apa kot, kita buat lagu ni lain sikit daripada Nabi, tak salah kot. Baru-baru ni kan kita sebut ada orang tambah lafaz Sayyidina dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah sampai akhir. Yang tu asal. Asal ni mari daripada zaman bila? Zaman Nabi lagi. Macam mana wahyu, macam mana datang syariat ni? Memang waktu tu nak panggil orang solat, tak tahu. Sahabat bincang-bincang, tak tahu. Ada cadang bawa loceng, ada cadang tiup trompet, ada cadang pukul rebana. Sehingga akhirnya seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, dia mimpi jumpa seorang lelaki. Dia tanya orang lelaki, aku nak cari loceng. Nak apa? Nak panggil orang semayang. Lalu dia kata, nakkah aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Apa dia? Maka lelaki itu dalam mimpi dia ajar, bila datang waktu waktu salat, kamu panggillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ajar lafaz salat. Awal ni bila bangun daripada tidur terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, aku mimpi. Dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi yang dia tengok dalam mimpi itu. Nabi kata itu mimpi benar. Maka ajarkanlah Bilal. Bilal pun ditalqinkan, ajar, cakap macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Bilal pun naik azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar bangun daripada rumah dia tu, baru mari masjid, dia kata, wahai Rasulullah, aku pun mimpi macam ni juga. Sampailah daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman khilafah Umayyah, zaman khilafah Abbasiyah, tak pernah ada orang mari ubah ni. Mari zaman kita ni di Shah Alam ni satu kali ada seorang tu tak tahulah siapa, dia mari, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bila kita tanya, kenapa tambah sayyidana? Sebab ni pujian terhadap Nabi. Benda baiklah kita puji Nabi. Soalan dia, benda baik tu kamu kata syariat ni kita nak puji Nabi, pujilah, tak ada masalah. Zaman yang kita nak Sayyidana, Syafi'ina, Habibina, gapo dia kita nak kata? Penghulu kita, ketua kita, pemimpin kita, pemberi syafaat nanti kepada kita, yang kita cintai, yang kita rindui, kekasih Allah yang teragung, manusia paling sempurna. Pujilah, nak puji, tak ada masalah puji Nabi. Tapi bila melibatkan lafaz azan yang datang melalui wahyu, takkan kita nak tukar main-main. Sebab tu kita kata dalam bab ni, muslimin dan muslimat, kita dengan agama ni kena ada sami'na wa ata'na. Hak Nabi kata lagu tu lah Nabi. Kita tak ubah hak Nabi kata, panjang ke pendek ke, kalimah A ke kalimah B. Kalau Nabi kata lagu tu lah. Itu yang terbaik. Sebab Nabi SAW kata, binasa umat sebelum daripada kamu. Dia banyak soalan terhadap hak Nabi dia kata, dan banyak selisih daripada Nabi dia. Hak berat lagi, saat seorang tu menokok nambah syariat Nabi, dia rasa dia buat lebih baik daripada Nabi. Yang ni lagi dahsyat. Kalau dia tokok tambah tu, dia kata dia ni kurang sikit. Hak dia buat ni daripada hak Nabi. Boleh kira lagi, boleh kira pun tak boleh, dah salah dah. Tapi lagi berat, bila dia takut tambah tu, dia kata hak dia buat ni lebih baik daripada hak Nabi. Hak ni kita puji Nabi, orang lain tak puji, orang lain sebut Muhammad je. Kita ni sebut Sayyidina Muhammad.
Jadi kita ni puji Nabi lebih. Dia rasa dia baik dan dia rasa itu perbuatan lebih baik daripada hak Nabi ajar. Dia lupa bahawa syariat ini kita terikat dengan Nabi kita. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terikat dengan dua perkara. Yang pertama, kita terikat dengan tauhid, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah. Yang kedua, kita terikat dengan syariat Nabi, iaitulah kita ni mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi bawa syariat. Nabi Musa ada Taurat, maka Bani Israel yang ikut Nabi Musa ikut kitab Taurat. Nabi Isa datang dengan Injil, maka Bani Israel yang ikut Nabi Isa kena ikut kitab Injil. Maka umat Islam, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran dan ada hadis, maka umat ini kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyaklah kita berselisih dengan Nabi. Tak buat tu satu perkara, pergi buat hak tidak Nabi suruh tu, itu perkara yang banyaklah kita kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita sebut satu persatu, akan kena banyak daripada kalangan amalan masyarakat, dan boleh sampai menyebabkan orang tengok kita dengan pandangan sinis. Semua tak boleh belakang ustaz ni, semua tak boleh belakang puak ni. Bukan masalah tak boleh belakang, masalah dia ialah kita nak buat apa hak Nabi suruh, kita nak tinggal apa hak Nabi larang, dan kita tawakuf apa yang Nabi tak kata apa. Tawakuf ni maknanya kita tak buat juga, cuma kita tunggu, tak kata haram, tak kata tu boleh. Pasal apa? Sebab Nabi tak kata. Alangkah baiknya kalau orang tu tak bertanya, tapi dia tanya tu pun mendatangkan faedah juga pada kita. Pada soalan dia mudah je, tiap tahun ke Rasulullah? Nabi kata, kalau aku jawab ya, habis semua wajib lah. Jadi ini salah satu daripada contoh macam mana Al-Quran ataupun syariat kita melarang umat ini banyak tanya, banyak soal terhadap Nabi mereka. Tapi kalau dia tanya soalan Rasulullah dulu dia semayang macam mana, itu tak apa. Rasulullah dulu dia berdoa macam mana, tak apa. Pasal apa? Dia tanya tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana soalan itu untuk menepati, bukan menyelisihi. Kalau tanya nak berselisih, yang tu tak boleh. Tapi kalau tanya nak bagi serupa dengan Nabi, yang tu boleh. Kita tanya Rasulullah ni bulan Sya'ban dia buat apa? Contoh, bulan Sya'ban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, maka kita pun puasa sunat Sya'ban. Boleh kan? Kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk macam mana, maka dia jelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Itu tak apa. Sebab kita tanya bukan nak selisih, kita tanya nak bagi serupa dengan Nabi. Tapi kalau tanya nak selisih dengan Nabi ni, jangan. Tanya macam mana Rasulullah buat macam ni, boleh tak kita nak buat hal lain daripada tu? Dia tanya nak bagi boleh hak dia buat. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa lagi kita nak sebut? Zikir contohnya, selepas solat baca ayat kursi. Dia kata boleh tak kita nak baca Fatihah lepas solat? Kita kata Nabi baca ayat kursi, dia kata boleh ke tak Nabi baca bila kita baca Fatihah? Kita kata Nabi baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Dia kata boleh tak kita nak baca 100. Ini soalan-soalan nak menyelisihi. Walaupun pada sangkaan dia baik, maka pada kita dia menyelisihi Nabi. Tak baiklah. Kalau kata asyhadu an la ilaha illallah waktu azan, boleh tak nak tambah sayyidana? Usahakan begitu dalam mengucap kita lah. Orang nak masuk Islam,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari dia boleh tak kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Di umari sampai dalam semayang pun kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dia tanya boleh tak? Kita kata jangan tanya boleh ke tak tu, tanya Nabi dulu baca macam mana. Kalau Nabi baca macam tu, dia kata pula Nabi tak apalah dia sebut dia Nabi. Kita ni hak tidak Nabi kena sebut pujilah sikit. La ilaha illallah. Nabi Muhammad ni dia bukan datang untuk dipuji, dia datang sebagai wakil utusan Allah mengajarkan kepada umat syariat. Kalau benda tu patut baca, Nabi dulu yang akan ajar. Tak ada istilah Nabi tu ni Nabi, dia tak naklah dia orang puji dia. Takkanlah Nabi nak akak baku sendiri. La ilaha illallah. Itu adalah sangkaan jahat terhadap Nabi. Nabi ni dia tak malu untuk mengaku ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam dan aku tidak sombong. Nabi tak malu untuk mengaku gitu. Ada hadis pun Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Akulah penghulu sekalian anak Adam dan aku tak sombong. Dan Nabi tak malu untuk sebut cerita di akhir zaman nanti, Nabilah yang akan minta dengan Allah untuk memberikan syafaat uzma kepada sekalian umat, sekalian manusia. Dan Nabi tak segan silu minta dengan sahabat, kata sesungguhnya dalam surga ni ada satu kedudukan nama dia al-wasilah, yang paling tinggi, yang tidak layak untuk dimiliki melainkan oleh seorang sahaja daripada kalangan manusia. Dan aku harapkan akulah duduk pada kedudukan tersebut. Mintalah kepada Allah untuk aku duduk situ. Itu yang kita duk minta. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Tu hak kita minta. Nabi tak segan, tak malu untuk sebut apa yang menjadi hak dia. Tapi Nabi terbeban dan Nabi juga bersifat amanah untuk mengajarkan kepada umat apa yang terbaik bagi umat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kata Nabi tak sebut Sayyidina sebab Nabi takkan nak akak bangku sendiri, maka orang ni telah buat satu kenyataan sangkaan jahat terhadap Nabi. Kalau benda ni patut umat baca, Nabi akan ajar kepada umat. Kalau umat tak patut baca, Nabi tak akan sebut bagi umat. Dan Nabi ajarkan tahiyat tasyahud kepada sahabat seperti mana Nabi ajar Al-Fatihah. Jadi kalau tiba-tiba orang tu nak tokok tambah dan sebagainya, dia seolah-olah dia lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengingkari pujian terhadap Nabi. Nak lafaz sayyidina, ko habibina, ko syafi'ina, wa dzukhrina. Kita tak ingkar. Tapi untuk menokok nambah lafaz ibadah. Lafaz yang menjadi ketentuan ibadat. Seperti lafaz azan, lafaz tasyahud, lafaz apa lagi, kita tak akan tokok tambah. Takkanlah ayat Quran kata Muhammadur Rasulullah, kita nak kata Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Tak boleh. Allah Ta'ala panggil Muhammad, Muhammad ya. Kita baca Muhammad ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah Ta'ala sebut, tidaklah Muhammad itu bapa seorang pun daripada kamu, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah. Bila kita baca Muhammad, kita baca Muhammad. Pasal apa? Allah sebut lagu tu. Jadi lafaz-lafaz ibadat ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak takut tambah
kerana kita takut menyelisihi Nabi. Banyaklah kadang-kadang ada sebahagian orang dia rasa boleh, maka dia takut tambah lafaz-lafaz ibadat ini. Yang ni dia kena jawab di hadapan Allah nanti. Kita pun tak berani nak kata A, tak berani kata B. Dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bertanggungjawab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah mengubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai umat yang betul-betul ikut panduan Nabi ni, kita berharap walaupun kita tak buat banyak, tapi kita buat sikit yang hak Nabi ajar, sama seperti hak Nabi ajar. Itu prinsip ahli sunnah yang sebenar. Kita malas sembahyang sunat, apa? Tapi bila kita sembahyang sunat, kita buat hak sunat hak Nabi ajar sungguh. Kita tak buat benda-benda hak Nabi tak ajar. Kita buat amalan sikit dia, tapi waktu kita buat hak betul. Berbeza dengan banyak buat, tapi hak banyak tu tak serupa dengan hak Nabi ajar. Itu tak boleh. Sebab tu seorang sahabat kata dia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud kata apa? Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ikthari fil bid'ah. Kamu buat sikit sederhana dalam perkara sunnah, maknanya buat sederhana tapi sama dengan hak Nabi ajar, lebih baik daripada kamu buat banyak tapi tak sama dengan hak Nabi ajar. Ini konsep kita. Macam saya sebut tadilah, kalau seorang tu lepas daripada salat dia zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 1000 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 1000 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 1000 kali, dia tidak lebih baik daripada yang 33 kali. Sebab apa ustaz? Kan 33 tu sikit, 1000 tu banyak. Jawapan dia sebab yang 33 tu yang Nabi, yang 1000 tu menyelisihi Nabi. Nampak tak? Dan begitulah contoh yang lain. Dia ambil wuduk, basuh, orang lain basuh 3 kali, dia basuh 5 kali. Ambil muka 5, komo 5 kali, basuh muka 5 kali, basuh tangan 5 kali, basuh sapu kepala 5 kali, basuh kaki 5 kali. Orang kata 3 kali cukup, tak, 5 kali lebih bersih dia kata. Sebab kita basuh masih basuh, contohnya kita ada range tu, bilah kita boleh tekan, nak bilah sekali kau, nak bilah 3 kali kau, nak bilah 5 kali. Dia ambil maksimum. Ambil air semayang pun dia kira macam masih basuh dia juga. Lalu dia kata 5 kali lebih suci ustaz, sebab kan kita bersuci, ambil usmu, ambil wuduk ni nak suci, kita ambil 5 kali. Jawapan dia 5 kali tidak lebih baik daripada yang 3 kali. Sebab apa? Sebab yang 3 kali tu hak Nabi, hak 5 kali tu menyelisihi Nabi. Dan Nabi SAW kata yang lebih daripada 3 kali hukum dia membazir, walaupun ambil di sungai yang mengalir. Sungai mengalir, tak ada air bazir apa, sungai memang sungai, tapi perbuatan ambil wuduk lebih daripada 3 kali hak Nabi ajar, jatuh kepada hukum membazir. Ini kita nak suruh faham muslimin dan muslimat, kita dengan Nabi ni biar ada keterikatan syariat. Dia adalah utusan Allah kepada kita. Betul, ayat hari ni yang kita baca walaupun satu ayat je, tapi makna dia sangat besar. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu nak bertanya kepada Nabi Muhammad seperti mana Bani Israel tanya kepada Nabi Musa? Tanya kepada Nabi Musa, tak boleh. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang tukar kekufuran dengan iman, dia patutnya beriman, tapi bila Nabi sebut dia kufur dengan hak Nabi, dia pergi buat hak lain daripada tu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi ambillah, peganglah
hadis Nabi ni seperti mana Nabi pesan, gigitlah dengan gigi geraham. Banyak benda lah. Kalau kita sebut satu-satu, kita detailkan amalan masyarakat kita ni yang berselisih dengan Nabi, akan kita sebut banyak, tapi kita tak nak sebut, tak nak bagi terkejut. Cuma kita pesan, belajarlah hak Nabi, kita akan dapati, oh rupanya hak ni selama ni aku baca tidak seperti mana Nabi. Kalau kita kata sebut, oh ni tak serupa dengan Nabi, oh tu tak serupa Nabi, apa hak mana tak serupa je, payah. Baik kita pergi belajar Nabi baca macam mana, lepas zikir selepas salat Nabi baca macam mana, bacaan doa dalam rukuk, dalam sujud Nabi baca macam mana, bacaan tasyahud akhir Nabi baca macam mana, selepas daripada salat Nabi macam mana. Bila kita belajar hak Nabi, lalu kita secara automatik lepas tu kita tahu, oh rupanya hak ni Nabi selama ni aku buat ni, Nabi tak buat lagu ni. Di saat tu barulah kita akan jadi mudah untuk tinggalkan apa hak Nabi tak ajar. Tapi kalau dah ni kita sebut, hak ni A Nabi tak buat, B Nabi tak buat, tak buat belakang ustaz. Jadi payah. Jadi bukan payah, masyarakat payah nak terima. Jadi saya pesan, belajarlah apa hak Nabi buat. Zikir Nabi, salat Nabi, puasa Nabi, macam-macam lah. Tapi biarlah kita banyak bertanya supaya kita ni serupa dengan Nabi. Jangan kita tak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kelas kita malam-malam tu kita ada sebut tentang 1000 sunnah sehari semalam. Kita ada jelaskan sampai hak kita dah baca pagi-pagi ni pun kita juga baca seperti mana apa yang kita sebut tadi pasal haji dan seumpama dengannya. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung lagi berkaitan dengan macam mana kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung besok pada ayat 109 lah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan. Selawat dalam tasyahud ada khilaf di kalangan ulama. Sayyidina tu, kalau ikut hadis asalnya tak ada. Kalau ikut hadis asalnya tak ada. Kalau tanya saya, jalan paling selamat ikut hak Nabi. Jalan paling selamat. Ada orang kata boleh, kita tak nak kata dia salah, pasal itu ijtihad. Tapi lafaz yang paling selamat ialah lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Itu paling selamat. Dan kalau orang kata itu tidak beradab dengan Nabi, jawapan dia, bila kita ikut Nabi, itulah adab kita dengan Nabi. Nah, kalau orang kata dia baca Sayyidina ni sebab nak beradab dengan Nabi, maka kita jawab, mengikut Nabi itulah sebenarnya beradab dengan Nabi. Takkanlah kita tiba-tiba zaman, contohlah kita ambil zaman Nabi masih ada, Nabi ajar, tak ada Sayyidina, lepas tu kita pergi baca Sayyidina waktu Nabi masih ada, agak-agak apa Nabi kata? Adab ke tak adab? Jadi sebab tu saya kata beradab dengan Nabi adalah dengan mengikut apa yang Nabi ajar. Itulah paling beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.